Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada anda meriksa di sana. Okey, seperti biasa kita JCS ya, jom cerita sains ya. So pada kali ini kita nak sambung lagi ya untuk bab yang seterusnya, iaitu bab apa ya? Siapa ingat? Okey, bab seterusnya ialah bab 8 ya, bab 8 ya, iaitu bertajuk unsur dan bahan. Unsur dan bahan. Dan subtopiknya ialah asas jirim ya. Masih ingat lagi ketika darjah 5, darjah 4 kamu dah ketahui ya, dah pernah dengar perkataan jirim kan. Okey, so kamu akan lihat semula lah, dan mungkin lebih detail lagi lah berkenaan dengan jirim. Okey, seperti biasa sila buka buku teks anda. Okey, kalau lihat dalam buku teks tu, tema 3 ya, iaitu penerokaan unsur dalam alam . So di bawah tema ini kita ada 1, 2, 3, ada 3 bab . Okey, so bab yang pertama itu bab 8 tu lah ya, unsur dan bahan . So ada 3 tajuk kecil, simple saja, iaitu asas jirim, jadual berkala unsur moden dan juga isotop . Okey, mari kita lihat muka surat tersebut. Okey. Okey, muka surat 166 166 Okey, penerokaan unsur dan dalam alam ya. Okey, di sini ambil dulu info Terdapat 118 unsur yang telah ditemui. Okey, dalam dunia ni para saintis telah menjumpai 118. Salah satu yang kamu biasa dengar lah, karbon, kan, oksigen, apa lagi? Nitrogen, kan, besi, aluminium, emas dan sebagainya kan. Okey, so ia terkandung di dalam 118 unsur yang telah dijumpai ya. Okey, so kesemua 118 itu tadi telah disusun dalam satu jadual yang dinama sebagai JBUM, iaitu jadual berkala unsur moden . Kemudian tingkap bangunan pencakar langit di Malaysia biasanya dibuat daripada kaca. Okey, so kaca itu adalah salah satu unsur yang terdapat di dalam 118 tadi kan. So apakah kegunaan kaca yang lain? Kemudian jika anda sakit, doktor akan merawat dan memberi ubat yang sesuai kepada anda. Apakah kesannya jika kita makan ubat-ubatan tanpa nasihat daripada doktor? So itu ubat juga adalah bahan kimia, senang kata kan. So bahan kimia itu juga terkandung di dalam 118 . Okey, kalau Al-Quran tu 114 surah. Okey, so jadual berkala 118 . Okey, unsur dan bahan unsur dan bahan. Okey, mari kita lihat dulu. Okey, apakah jenis zarah yang terdapat di dalam emas? Biasa kita dengar perkataan emas kan. So nanti kamu akan tahu nama saintifik bagi emas tu apa dia. Bagaimana unsur disusun dalam jadual berkala? Okey, bagaimana ion positif dan ion negatif terbentuk daripada atom. So apakah isotop? Okey, itu yang kamu akan pelajari dalam bab ini Okey, mari kita lihat asas jirim dulu So asas jirim dia ada beberapa perkataan yang telah kamu ketahui sebelum ini, iaitu atom. Pernah dengar perkataan atom? Okey, kemudian molekul, kemudian ion. So apa beza bagi ketiga-tiga tersebut? Okey, atom atom ialah zarah yang paling kecil di dalam satu unsur. Atom ialah unit paling asas dalam unsur unsur. Manakala molekul pula, molekul ialah gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Molekul boleh terdiri daripada gabungan jenis atom yang sama atau berbeza. Senang kata, atom ni satu, molekul ni lebih daripada dua, mungkin tiga, mungkin empat yang bergabung. Okey, manakala ion pula apa? Ion ialah zarah-zarah yang bercas. So dalam dunia ni hanya ada dua cas saja, iaitu cas positif dan juga cas negatif. Jadi ion terbentuk apabila sesuatu atom menerima atau menderma elektron. Okey, itu ialah definisi asas bagi AMI, iaitu atom, molekul dan juga ion. Okey, semua bahan yang terdapat di sekeliling kita ialah jirim. Bahan boleh dikelaskan kepada 3 kumpulan berdasarkan jenis zarah yang terkandung di dalamnya. Okey, mari kita lihat bahan atom. Bahan ini mengandungi zarah atom sahaja. Bila atom sahaja maksudnya satu unsur lah. Semua unsur logam dan gas nadir terdiri daripada atom. Atom-atom di dalam logam disusun secara rapat dan teratur, manakala susunan atom dalam gas nadir berjauhan dan tidak teratur. Okey, cuba kita imbas kembali
Atom terdiri daripada zarah, subatom. Ingat lagi? Ada subatom. Kemudian ada proton, ada neutron dan juga ada elektron. Okey, ini ialah bagi satu atom. Kan, satu atom tu dia mengandungi 4 perkara kan. 3 perkara iaitu proton, neutron dan elektron dalam satu atom tu. Kita anggap atom tu berbentuk bulat lah. Okey, kemudian kamu lihat balon yang berisi helium kan, helium. Okey, dia dikandungi oleh gas. Jadi gas, jarak atomnya ialah mempunyai spacing, mempunyai ruang kan. Jadi dalam satu atom ini kan, bila kita perbesarkan tadi, dia mengandungi yang ini. Dia mengandungi 3 perkara. Dia ada elektron, dia ada proton, dia ada neutron. So 3 benda. Jadi selalu ingatlah. Elektron, proton dan juga neutron. Okey, so itu bagi atom. Okey, molekul pula. Molekul seperti mana telah didefinisikan tadi, dia ialah yang dikandungi oleh 2 atau lebih atom secara kimia. Sama ada atom yang sama ataupun berbeza. Kebanyakan bahan bukan atom, bahan bukan logam, wujud dalam bentuk molekul. Jadi ingat, ini kata kunci lah. Kebanyakan bahan bukan logam wujud dalam bentuk molekul. Tindak balas antara unsur bukan logam akan membentuk sebatian yang wujud dalam bentuk molekul. Jadi kalau kita lihat gas oksigen dalam tangki gas ada oksigen. So oksigen tersebut dia bergabung, iaitu atom oksigen dengan atom oksigen. Dia dalam keadaan berpasangan. Dia tidak boleh wujud dalam keadaan bersendirian. Okey, jadi kalau kita lihat molekul air pula. So biasanya kamu tahu nama saintifik bagi air H2O kan. Jadi apabila ia digabungkan, dia jadi begini. Okey, so H2O H2O. Jadi H tu hidrogen ada 2. So kamu lihat di kiri dan kanan. Betul kan? Kemudian oksigen ada 1. So itu yang berada di tengah ini. Okey, so itu adalah definisi bagi molekul. Okey, bagaimana dengan ion pula? Ion. So kalau definisi tadi kita tahu bahawa ion dia mempunyai charge, sama ada charge positif atau charge negatif. Okey, so mari kita lihat. Ini ialah contoh ion natrium dan juga ion klorida. Natrium klorida. So kita hari-hari makan natrium klorida. So nama lain bagi natrium klorida ialah garam. So bahan yang terbentuknya ialah terdiri daripada unsur logam iaitu natrium dan unsur bukan logam iaitu klorin. So bahan ini mengandungi ion positif. So positifnya ialah natrium. Natrium klorida. Jadi biasanya nama yang disebut pertama tu dia bercas positif, dan yang disebut kedua tu biasanya adalah cas negatif. Jadi contoh bahan ion ialah natrium klorida. Okey, kemudian kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Jadi kalau kita lihat unsur ferrum, contoh dia. Ferrum ialah nama saintifik bagi besi. Masih anda ingat akan unsur-unsur dalam jadual berkala unsur moden yang telah anda pelajari di tingkatan 1 dulu kan. Unsur boleh wujud dalam bentuk atom, molekul dan juga ion. Jadi unsur ferrum wujud dalam bentuk ion dalam sebatian karat. Jadi maksud kalau kata besi tulen, dia wujud dalam keadaan atom. Tapi setelah berkarat itu maksudnya ferrum telah bertindak balas dengan oksigen. Dia telah teroksida. Sebab itu dia ada cas negatif yang kamu lihat dalam gambar rajah ni. Unsur ferrum wujud dalam bentuk ion dalam sebatian karat. Maksudnya besi berkarat itu dia telah wujud dalam bentuk berion. Sedangkan kalau dia belum berkarat, dia wujud dalam bentuk atom. So dia hanya ada unsur besi semata-mata. Okey, bagaimana dengan hidrogen dalam minuman lemon kita? Unsur hidrogen wujud dalam bentuk ion dalam jus limau.
Jadi unsur hidrogen wujud dalam bentuk molekul dalam udara. Ya, dalam udara ada unsur hidrogen, tetapi dia wujud dalam bentuk molekul. Tapi bila berada di dalam air lemon, dia telah bergabung dengan lemon, dengan air, maka dia mempunyai cas hidrogen, hidrogen yang bercas negatif. Okey. Jadi itu sahaja dalam buku teks yang mengenai pengenalan bagaimana kamu mengklasifikasikan apa itu atom, apa itu molekul dan apa itu ion. Ulang balik, atom wujud dalam satu unsur, satu unsur. Okey, satu unsur. Tiada cas. Manakala molekul lebih daripada satu unsur, mungkin dua, mungkin tiga, dan juga tiada cas. Tetapi bagi ion ialah zarah-zarah yang bercas, sama ada dia mempunyai cas positif ataupun negatif. Dia bergantung kepada bahan dan keadaan. Okey. Seterusnya kita lihat buku. Okey, bagi buku amali okey, bab 8 unsur dan bahan. So ada tiga tiga subtopik lah iaitu asas jirim, jadual berkala dan juga isotop. So hari ini kita lihat asas jirim saja dulu. Okey, pengenalan bahan mengikut jenis zarah. Okey, ulang balik So ada tiga bahan, atom, molekul dan ion. Kemudian atom ni boleh dibagi kepada dua jenis lagi, iaitu logam, gas nadir. Manakala molekul bentuk unsur, sebatian. Manakala bahan ion ialah sebatian berion, yang itu yang mempunyai cas. Okey, mari kita lihat dalam satu benda lah, satu bahan, satu keadaan. Okey, yang pertama sekali asap. Asap ini kita orang bakar ikan atau bakar ayam, bakar daging dan sebagainya. So asap dalam bentuk gas kan? Asap dalam bentuk gas. So dia adalah molekul sebab ialah gabungan karbon dan juga oksigen, karbon dioksida kan. Kemudian garam adalah ion sebab dia mempunyai cas, natrium dan juga klorin, klorida. Kemudian kata aluminium ialah atom sebab dia adalah logam. Jadi itu dalam satu keadaan tu, maka ketiga-tiga jenis ni wujud. Jadi kalau kita recall, kita lihat yang lain-lain so kita akan dapati bahawa kebanyakannya ketiga-tiga keadaan ini wujud dalam satu masa. Okey, jadual berkala kita akan sambung kemudian lah. Okey, jadi itu sajalah pengenalan tentang asas jirim. Jadi seperti biasa ada di dalam buku, dalam Google Classroom. Sila buka Google Classroom nanti dan jawab ataupun lengkapkan soalan-soalan yang telah dibekalkan. Dengan itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.